Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan 3 cerita dan Abang rasa cerita kali ini memang panjang. Jadi untuk tidak berlengah-lengah, jomlah kita terus masukkan kepada cerita. Tapi sebelum tu jomlah kita sama-sama berdoa. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, murahkan rezeki kita dan dipermudahkan segala urusan kita dan diberikan kesihatan baik pada kita, termasuk urusan-urusan beribadah dan urusan-urusan pekerjaan. Amin ya rabbal alamin. Dan moga Allah mempermudahkan urusan kita di akhirat juga. Amin ya rabbal alamin. Mana tahu kan Allah mengampunkan, memakbulkan doa-doa kita semua. Jadi tanpa berlengah-lengah, jom kita teruskan kepada cerita. Abang tak boleh nak cerita lewat-lewat sangat sebabnya cerita kali ni memang panjang, terutama cerita yang kedua dengan yang ketiga. Jadi kita pun teruslah masuk kepada cerita supaya nanti yang mendengar pun taklah terasa boring sangat. Cerita yang pertama ni disampaikan oleh seorang budak perempuan, nama gelarannya Lala. Berlaku dekat negeri Terengganu, satu sekolah asrama penuh. Dan peristiwa ni berlaku pada bulan Ramadan tahun 2021. Boleh kata baru lagi lah cerita ni. Waktu tu, tahun 2021, Lala cakap umur dia baru tingkatan 2. Jadi, bila dah habis-habis PKP tu, sekolah pun buka semula dan banyaklah budak tingkatan 1 diambil masuk dekat sekolah tu sebagai pelajar. Sekolah ni sebenarnya kata Lala sekolah asrama penuh, tapi sekolah agama. Boleh dikatakan antara sekolah agama asrama penuh yang terkenal dekat Terengganu. Dia kata disebabkan ramai sangat budak yang pandai pada waktu tu. Jadi tingkatan 1 patutnya dia ambil 2 kelas je. Tapi tahun lepas ambil sampai 4 kelas. Disebabkan 4 kelas tingkatan 1 tu tak dapat nak menampung, asrama tak dapat nak menampung keseluruhan pelajar. Dekat blok asrama, kalau tak silap abang, blok asrama tu lebih kurang ada 3 tingkat. Ground floor, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 dan tingkat 4 termasuk ground floor. Tapi kata Lala pada sebelum-sebelum ni, tingkat teratas tu iaitu tingkat keempat memang tak digunakan. Memang dibiarkan kosong. Alasan apa? Lala pun tak tahu. Tapi disebabkan pelajar banyak sangat tahun tingkatan 1 pada tahun 2021 ni. Jadi tingkat teratas pun digunakan sebagai asrama. Kat sinilah titik permulaannya gangguan demi gangguan yang berlaku dekat sekolah diorang. Waktu seminggu pertama tu, kata Lala, semuanya okey, tak ada masalah. Tapi gangguan bermula pada, kalau tak silap, hari Khamis. Waktu tu adalah waktu 2021 bulan Ramadan pada waktu tu. Tengah-tengah Lala dengan kawan-kawan dia buat kerja sekolah pada Khamis malam. Pada minggu kedua, tiba-tiba satu suara budak lelaki menjerit-jerit daripada asrama lelaki. Tapi Lala dengar, cuma Lala tak bolehlah nak pergi ke kawasan lelaki sebab kawasan lelaki memang dengan kawasan perempuan terpisah. Jadi dia hanya dengar. Jadi disebabkan suara budak lelaki tu memang kuat gila, menjadi perbualan lah di kalangan budak-budak perempuan. Kenapa pula dengan budak lelaki ni? Suara menjeritnya memang lain macam. Tapi diorang selalunya kalau ada kes-kes semacam ni, yang menguruskannya adalah pelajar-pelajar tingkatan 5, tingkatan 4 dan juga ustaz-ustaz yang bertugas dekat sekolah tu. Disebabkan sekolah tu sekolah agama, jadi tingkatan 5, tingkatan 4 memang kebanyakan budak-budaknya memang dah hafal surah-surah. Maksudnya kalau ada yang kerasukan, pelajar sendiri boleh buat ruqyah-ruqyah untuk sedarkan budak tu, untuk bagi baik budak tu. Sebab diorang memang sekolah agama, diajar dengan ayat-ayat suci yang macam yang untuk perubatan punya. Jadi dia kata itu adalah titik permulaan pada Khamis. Esoknya hari Jumaat. Kalau kat negeri Terengganu, Jumaat tu cuti. Tapi walaupun cuti, siang Jumaat tu, waktu-waktu duha, lebih kurang pukul 10 pagi, semua pelajar kena turun dekat surau sebab diorang akan menjalani proses penghafalan Al-Quran. Itu memang biasalah budak sekolah agama. Jadi waktu tengah menghafal-hafal dekat dalam surau macam tu, tiba-tiba dengar seorang lagi budak lelaki menjerit.
Dah 2 kali kes menjerit. Kali ni dalam surau. Tengah menghafal Quran ni. Bulan Ramadan pula tu, budak lelaki tu menjerit-jerit. Lala kata, walaupun dia tak pasti budak yang mana, tapi langsir yang memisahkan antara saf perempuan dengan saf lelaki tu terselak. Jadi dia nampaklah, katanya budak lelaki tu badannya kecil je. Orangnya tingkatan 1 dia kata. Bukannya besar sangat badannya. Tapi suaranya betul-betul garau. Dan disebabkan peristiwa ni, budak-budak perempuan dihalau keluar daripada surau. Pintu surau semua ditutup. Dan beberapa orang ustaz dan pelajar-pelajar tingkatan 5 ditugaskan untuk memperbaiki keadaan budak tu. Dah macam bangku lah macam cerita. Maksudnya membaiki, mengrukiah lah, mengrukiah budak tu. Tapi budak-budak perempuan semua disuruh balik ke asrama masing-masing dengan alasan takut menjangkit budak perempuan. Tapi kata Lala, setakat ni memang tak ada perempuan yang kena. Peristiwa pertama pada Khamis lelaki, peristiwa pagi Jumaat pun lelaki. Okey. Jadi malam tu diorang semua diminta untuk sebelum tidur kena baca ruqyah dulu. Maksudnya kena baca surah-surah Yasin ataupun surah-surah tertentu untuk mengelakkan kejadian histeria berlaku sekali lagi. Tapi malam tu mengikut kata Lala, 2 lagi kejadian histeria. 1 lelaki, 1 budak perempuan. Yang seramnya kata Lala, budak perempuan tu duduk dekat sebelah dia punya dom. Lala punya dom, 1 bilik ada 6 orang. Bilik sebelah pun sama. 1 bilik 6 orang, ada bilik air dia sendiri. Dan pada malam tu, mula-mulanya budak lelaki yang menjerit. Selepas selang 2-3 minit, budak perempuan bilik sebelah pula menjerit. Jadi disebabkan tu, diorang semua ni jadi ketakutan. Kata Lala tak tahu hujung pangkal, tak tahu puncanya sebab apa. Tapi yang diorang boleh buat adalah baca ayat-ayat suci Quran untuk tenangkan, untuk bagi ketenangan hati. Dan dalam pada masa yang sama untuk mengelakkan histeria tu berlarutan. Tapi suara jeritan daripada 2 orang budak ni memang tak kunjung berhenti. Menyahut-nyahut. Jadi disebabkan tu, pelajar-pelajar tingkatan 5 disuruh oleh cikgu-cikgu untuk kumpulkan semua budak-budak ni pergi ke padang. Jadi Lala dan kawan-kawannya dan semua budak-budak perempuan yang ke asrama lelaki, yang ke asrama perempuan, betul lah kan? Jadi diorang semua turun dekat padang, ramai-ramai kat situ baca Yasin ramai-ramai secara kuat-kuat. Ada mic lagi, bergema satu sekolah. Budak lelaki dan budak perempuan yang kena rasuk tu dibawa ke surau untuk dibuat ruqyah oleh ustaz yang bertugas. Alhamdulillah, selepas bacaan Yasin tu dikumandangkan, budak-budak tu pun akhirnya lega. Maksudnya hilanglah dia punya histerianya. Dan malam tu lebih kurang pukul 2, diorang semua dibenarkan balik ke asrama dan tidur. Kata Lala pada waktu tu, dia kena baca Yasin dalam keadaan malam dengan sejuknya. Diorang terpaksa pakai selimut, yang ada pakai sweater sambil baca Yasin. Dia kata waktu tu dah hilang rasa takut. Dia lebih kepada rasa nak menolong kawan-kawan yang dalam keadaan histeria. Walaupun pada malam tu 2 orang aja yang histeria, tapi benda tu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Mengikut cakap-cakap senior, ada juga yang cakap jangan-jangan ia berpunca daripada tingkat 3, tingkat teratas, tingkat keempat lah kan, ground floor, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Mungkin berpunca daripada tingkat 4 asrama tu. Sebab sebelum ni memang kosong, tiba-tiba dijadikan asrama budak form 1. Takutlah kalau ada benda-benda yang duduk dekat situ sebelum dijadikan asrama tu. Jadi malam tu berlalu dengan lancar. Okeylah, semua orang dah balik ke asrama. Kata Lala malam tu dia susah juga nak tidur, terkebil-kebil. Okey. Kemuncak daripada cerita ni adalah berlaku pada hari Khamis. Pada hari Ahad. Bila pada hari Ahad, 2 kali berlaku histeria. Yang pertama sebelum waktu buka. Pada waktu tu seorang budak lelaki lagi menjerit-jerit minta tolong. Ini yang berlaku, lelaki perempuan ni semua form 1 tau. Bukan form 2, form 3, form 4, form 5, tak ada. Form 1 semua yang kena ni. Waktu tu nak berbuka hari Ahad. Kalau hari Ahad dekat Terengganu memang kerja kan. Waktu tengah berbuka, seorang budak lelaki tombang, menjerit-jerit. Lepas tu dah habis berbuka, seorang budak perempuan tombang, menjerit lagi.
Lepas tu nak pergi sembahyang maghrib, seorang lagi budak lelaki menjerit lagi, diikuti dengan budak perempuan menjerit lagi. Waktu tu sembahyang maghrib pun terpaksa dibuat secara segera, sebab untuk mengelakkan kejadian histeria ni bercantum-cantum, bersambung-sambung, dan 4 orang menjerit-jerit pada waktu tu. Jadi untuk mengelakkan perkara ni berlarutan, diorang semua diminta untuk masuk ke dom masing-masing dan baca bacaan yang sepatutnya. Baca Yasin ke Al-Baqarah ke surah Al-Mulk ke, baca je. Yang penting baca, kata ustaz, kata ustazah. Jadi budak-budak yang kena rasuk tu dibawa ke surau untuk dirukiahkan. Dan hari tu berlalu dengan biasa. Alhamdulillah, semuanya berjalan seperti yang dikehendakilah, bagus-bagus semuanya. Dan akhirnya penutup kepada cerita ni berlaku pada hari Rabu. Pada waktu tu, masuk aja malam Rabu, menjerit-jerit daripada seorang budak lelaki ke seorang budak perempuan, menjangkit-jangkit sampai lebih kurang 20 orang yang kena histeria. Pada waktu tu Lala cakap dia masih ada lagi dalam bilik asrama. Dia dengan kawan-kawan dia baca bacaan sekuat-kuatnya untuk mengelakkan diorang pun terkena histeria. Walaupun diorang tak tahu mana puncanya. Dan bila histeria tu dah bersambung-sambung sampai 20 orang kena histeria, cikgu-cikgu minta semua pelajar berkumpul dekat depan surau. Dan bila dia berkumpul kat depan surau, budak-budak yang kena histeria dibawa juga ke depan surau, dan pelajar-pelajar yang tak kena histeria mulakan bacaan secara kuat-kuat, bacaan Yasin dan juga beberapa surah. Budak-budak yang kena histeria tu bila dengar bacaan-bacaan Yasin macam tu, makin teruk keadaannya, menggelimpang liuk lah dia orang dekat depan-depan perhimpunan tu. Boleh bayangkan depan surau dia orang berhimpun, depan perhimpunan tu budak-budak yang kena histeria tu. Dan datanglah seorang ustaz. Katanya ustaz tu daripada luar. Ustaz tu bawa satu spray. Spray tu katanya ayat Yasin ke, bacaan-bacaan lah. Dah diisi dengan ayat-ayat Yasin, air yang dibacakan bacaan Yasin ataupun bacaan-bacaan ruqyah. Dan ustaz tu gunakan air tu dispray kat tangan dan dia sarut dekat muka semua budak-budak yang kena histeria tu. Ada yang okey, ada yang pula bila ustaz sarut muka makin teruk jadinya, dia bersilat pula. Waktu tu diorang daripada takut jadi kelakar pula, sebab yang bersilat tu bukan budak lelaki, budak perempuan terbang-terbang, budak perempuan tu bersilat. Waktu tu dia kata Lala, dia rasa macam dia berbisik lah dengan kawan dia. Power juga air yang ustaz tu bawa, air spray tu. Apa kata lepas ni kita tanya dengan ustaz tu, boleh kita beli air spray tu? Kalau ada apa-apa yang berlaku, boleh kita gunakan air spray tu. Kalau kau kena histeria, aku spray kau. Kalau aku kena histeria, aku spray aku. Ada orang boleh berborak macam tu. Budak form tu kan, kena bayangkanlah, kita kena bayangkan keadaan tu. Jadi alhamdulillah bila ustaz tu datang spray-spray pada budak-budak yang kena histeria, semuanya dah beransur baik. Dan rentetan daripada kes tu, asrama di tingkat atas tu diadakan bacaan Yasin beramai-ramai. Dan Ustaz Syak melalui Lala cakap dia dengar melalui sini-sini dia cerita, mungkin kawasan atas asrama tu adalah dulunya tempat tinggal makhluk alam sebelah. Dan bila budak-budak ramai, terpaksalah dibuatkan asrama. Dan bila dah buat asrama, akan berlaku gangguan. Sebab itu yang kena semuanya pelajar-pelajar tingkatan 1, baik lelaki ataupun perempuan. Walaupun asrama tu adalah asrama lelaki, tapi budak perempuan pun yang form 1 masih lagi muda kan, dia punya tempiasnya pun terkena kat dia juga. Tapi alhamdulillah okey je. Selepas tu dia adakan bacaan Yasin dekat tingkat teratas tu, alhamdulillah tak ada apa-apa berlaku sampai lagi sekarang. Ini cerita pertama, baru permulaan, enjin baru nak start, baru nak panaskan punggung. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 2006. Diceritakan kepada abang oleh seorang perempuan namanya Jiah. Pada waktu tu Jiah baru je habis universiti. Mak dia pula kerja sebagai cleaner. Dan dia memang berhasrat nak cari kerja segera, nak bantu mak dia. Tapi dalam email tu tak pula dia ceritakan pada abang mana pergi ayahnya. Tapi dia ceritalah dia ada mak dan dia perlulah membantu mak dia. Alhamdulillah, tak lama lepas dia habis belajar tu, terus-terus dia dapat kerja dekat satu syarikat dekat Subang Jaya.
Dan bila hari yang ditetapkan, dia pun daripada kampung berangkatlah ke Subang Jaya, pergi dekat syarikat tu. Sampai dekat syarikat tu, alhamdulillah dia disambut meriah oleh ahli-ahli syarikat tu, dan dia diperkenalkan oleh bos dia dengan semua kaki tangan yang ada dalam syarikat tu. Dalam banyak-banyak kaki tangan tu ada seorang lah, namanya adalah Kak Seri. Dan Kak Seri tu dia suka tengok Kak Seri tu sebab dia kata Kak Seri tu nampak macam mesra. Jadi bila dia dah masuk dekat tempat kerja baru tu, dia cakap lah kat bos dia, dia ni baru sampai daripada kampung, jadi dia tak ada tempat tinggal, boleh tak bos dia carikan. Dan bos dia pun buat pengumuman, siapa-siapa yang ada rumah sewa nak disewakan kepada Jiah ni bolehlah bagi tahu. Dan alhamdulillah tiba-tiba adalah seorang kata offer diri, Jiah boleh tinggal dengan dia. Rupanya yang offer tu adalah Kak Seri. Jadi bila dah macam tu, Jiah petang tu balik kerja, teruslah ikut Kak Seri balik rumah dia. Dan rumah Kak Seri tu dekat Seri Kembangan. Mula-mula bila Jiah tanya dengan Kak Seri kat mana rumah Kak Seri beritahu dekat Seri Kembangan. Dia ingat Seri Kembangan dengan Subang Jaya tu macam sebelah je agaknya, macam dekat je lah. Dia kata setakat jalan naik motor 10 minit. Tapi bila dia tengok dia punya jarak daripada Subang Jaya nak ke Seri Kembangan tu, kau main jauh lagi. Tapi nak buat macam mana, dia tak ada pilihan lain. Takkan dia nak tolak, langsunglah dia tak ada rumah pula pada waktu tu. Dia kata nak tak nak dia okey je lah duduk dengan Kak Seri, dia okey je. Tapi nak jadi cerita, Kak Seri ni dah ada tunang, dan tunang dia ni seorang lelaki. Salah. Dan tunang dia ni baik. Dia bagi pinjam motor pada Kak Seri. Jadi Kak Seri ni boleh gunakan motor tu bersama dengan Jiah pergi kerja ulang-alik. Jadi tak adalah jauh sangat. Kalau senang cerita, dah ada orang bagi pinjam motor, kan kata Jiah, yang penting dia isi minyak, bela motor tu elok-elok. Dan tiap-tiap hari itulah motor yang digunakan Kak Seri dengan Jiah pergi kerja balik kerja. Okey. Dia kata mula-mula minggu pertama, minggu kedua dia duduk rumah Kak Seri tu okey je. Masuk minggu ketiga berlaku peristiwa yang pelik-pelik. Pada satu malam, tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar Kak Seri menjerit-jerit. Dia pun bangun lah. Jiah kata dia bangun, pergi bilik Kak Seri. Bila dia tengok Kak Seri mengurut-ngurut dada, dia pergi tanya dengan Kak Seri tu, "Akak kenapa, Kak?" Atau Kak Seri cakap, "Akak sesak nafas." Jadi waktu tu Jiah dah tak tahu nak buat apa. Dia pun telefon tunang kepada Kak Seri, abang tadi tu, dan diorang bercadang nak bawa Kak Seri pergi hospital. Sementara nak tunggu abang tu datang, Jiah pun urut-urut lah dada Kak Seri. Tapi dia kata ada satu peristiwa yang buatkan dia rasa terkejut gila. Waktu dia urut-urut dada, urut-urut belakang Kak Seri, tiba-tiba dia nampak dekat tengah-tengah dada Kak Seri ada tangan yang berbulu-bulu. Mula-mula dia ingat rambut, sebab rambut Kak Seri panjang menutupi dada. Dia ingat di celah-celah rambut tu mungkin ada bayangan-bayangan rambut yang berbentuk macam tangan kan. Tapi bila dia perhati betul-betul, memang betul-betul tangan berbulu. Waktu tu dia rasa macam pelik sangat dan dia tak berani nak sentuh. Dia cuma urut-urut je belakang badan Kak Seri. Dan tak lama lepas tu, tunang Kak Seri datang, Kak Seri dibawa pergi hospital. Bila Kak Seri bawa pergi hospital, tinggallah Jiah seorang-seorang dekat rumah tu. Dia kata bila Kak Seri dah dibawa pergi hospital, dia pula sakit perut. Dia teruslah pergi ke bilik air. Walaupun waktu malam tak tahulah, dia kata dia makan apa pada waktu siang tu, sakit perut. Bila dia sakit perut, okeylah. Selang beberapa minit dia dekat dalam tandas, sudah dengar orang bagi salam. Dia ingat Kak Seri dah balik. Cepat pula Kak Seri dengan abang tunang ni balik. Dia kata baru sekejap keluar, jangan-jangan tak jadi pergi kot. Jadi dia pun selesaikan apa yang patut. Dia pergi keluar lah daripada bilik tu. Konon-konon nak buka pintu, nak bagi Kak Seri masuk. Bila dia buka pintu, dia pun tak menjawab salam. Dia pun tak tengok dekat tingkap dulu. Dia buka pintu, tengok tak ada siapa dekat depan pintu. Dia kata pada waktu tu dia dengar betul sangat memang suara Kak Seri yang bagi salam. Tapi cuma salamnya tak habis. Okeylah, dia kata tak apalah, mungkin dia berangan je kot, dia kata. Dia pun masuklah tidur. Okey, tak ada masalah.
Selang beberapa lama lepas tu betul-betul Kak Seri balik. Tapi Kak Seri ada kunci pendua. Jadi Kak Seri pun masuk dalam bilik. Lepas tu dia tanya dengan Kak Seri, "Akak okey Kak?" Dia kata, "Akak tak boleh, dah akak sakit. Tapi Alhamdulillah bila ke hospital, doktor bagi ubat semua, bagi rawatan, akak punya dada dah kembali keadaan biasa dan akak dibenarkan pulang." Jadi malam tu berlalu macam biasa. Tapi sejak daripada tu, Kak Seri selalu je ambil MC dan juga ambil unpaid leave. Dan selalunya Kak Seri akan ambil cuti ataupun MC pada hari Jumaat. Sampaikan pihak syarikat marah dengan Kak Seri kenapa banyak sangat ambil cuti. Dan Jiah ni selalu ditanya oleh bos, kenapa Kak Seri asyik cuti? Dan dia hanya beritahu Kak Seri selalu semput, selalu sakit dada. Tapi bos dia tanya, tapi kalau sakit dada pun kenapa sakit dada ni datang hari Jumaat? Waktu Jumaat dah dia sakit dada. Macam seolah-olah ada penipuan kat sini. Tapi Jia pun cuba terangkan sebaik mungkin sebab dia tengok keadaan Kak Seri sangat tak mengizinkan. Cumanya dia nampak satu perubahan pada Kak Seri. Dia dah mula makan banyak tapi keadaan muka dia pucat. Dan berat badan dia semakin susut. Tapi kalau makan tu memang banyaklah dia makan. Dan keadaan Kak Seri selalu sangat berulang-alik ke hospital sebab dia semput. Okay. Pada satu hari, kata Jia, waktu malam, Kak Seri tiba-tiba semput dan macam biasa, Jia telefon dengan tunang Kak Seri. Tunang Kak Seri pun bawa Kak Seri pergi ke hospital. Pada waktu tu Jia rasa masih lagi awal malam, dia tak adalah nak tidur lagi pada waktu tu. Dia pun keluarkanlah papan penggosok, ingatkan nak gosok baju untuk kegunaan besok pagi. Tengah-tengah dia gosok baju, tiba-tiba dia nampak tepat dekat ruang tamu ada satu makhluk berbulu besar tinggi berdiri dekat ruang tamu, tengah-tengah ruang tamu. Waktu tu kata Jia, dia punya menggigil tak boleh nak cakap. Dia tengah gosok baju, sampaikan dia tak perasan tangan dia dah berhenti dekat atas baju dan baju dia terbakar. Pada waktu tu dia kata dia punyalah takut, sampaikan dalam hati dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia punyalah rasa macam tak tentu arah. Dia pandang aja dengan ke arah benda Allah tu, tak bergerak mata dia. Tiba-tiba dia dengar suara benda tu berbunyi panggil nama dia. Jia. Tapi dia kata yang peliknya, benda tu panggil nama dia gunakan suara Kak Seri. Dia kata nampak macam kelakar tapi seram. Boleh bayangkan berbulu-bulu panjang besar tinggi, tiba-tiba panggil Jia macam tu. Suaranya halus je, pakai suara Kak Seri. Waktu tu dia kata dia tak nak gelak, cuma dia kata kenapa suara Kak Seri? Bila dah macam tu baru dia tersedar yang benda tu adalah bukanlah benda daripada alam nyata tapi daripada alam sebelah. Cepat-cepat dia menjerit waktu tu, Allahu Akbar, dan bila dia jerit benda tu hilang. Okey. Jadi keadaan jadi makin tak selesa, dia kata, bila tinggal dekat rumah tu. Dan dia beritahu pada Kak Seri, dia kata dia nampak lembaga-lembaga macam ni. Lepas tu Kak Seri cakap, tak apalah, Kak Seri panggil mak Kak Seri datang. Dan selang sehari, mak Kak Seri datang rumah tu nak tengok anak dia. Mak dia datang daripada Port Dickson. Jadi Kak Seri ni orang Negeri Sembilan lah. Bila datang daripada Port Dickson, dan diorang pun bawa Kak Seri pergi berubat. Katanya ada seorang perubatan yang bagus yang Kak Seri dapat melalui mimpi. Jadi Kak Seri pun, mak dia dan juga tunang pergilah berubat. Bila dah berubat, balik daripada berubat tu, bomoh tu ikut sekali. Waktu Jiah tengok bomoh tu, dia rasa macam tak selesa. Sebab ini ke bomoh yang datang dalam mimpi Kak Seri. Kak Seri cakap ada seorang bomoh, dia datang dalam mimpi Kak Seri dan mengaku dia boleh mengubati Kak Seri. Dan dia tengok keadaan bomoh tu, mukanya kusam, kelam. Tak nampak cahaya nur-nur ilahi, tak nampak. Jadi dia kata, betul ke bomoh ni? Jadi dia kata bomoh tu datang bawa beberapa barang konon-kononnya untuk memagar rumah. Termasuk bungkusan kuning yang diikat dengan tali warna merah, benang warna merah. Jadi dia letakkan bungkusan kuning tu dekat setiap sudut rumah, termasuk dalam bilik Seri. Waktu tu Seri tak boleh nak cakap tak, sebabnya dia menyewa dengan kakak tu, dengan Kak Seri. Betul lah.
Salah, bukan bilik Kak Seri, bilik Jiah. Jiah waktu tu tak boleh nak melawan sebab Jiah menyewa dengan Kak Seri. Jadi dia biarkanlah bomoh tu masuk bilik dia, letak bungkusan kuning tu dekat sudut bilik dia. Okeylah, dia kata dia pun rasa macam benda ni kurafat, tapi nak cakap tak sampai hati. Tak apalah. Malam tu berlalu. Mak Kak Seri duduk kat rumah Kak Seri malam tu. Dan malam tu juga Jiah mimpi beruk yang sama datang, tapi beruk tu duduk dekat sudut, dekat tempat bungkusan kuning tu diletakkan. Waktu tu Jiah dalam mimpi punyalah menjerit-jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam mimpi tu seolah-olah beruk tu cakap, kau keluar daripada rumah ni, aku tak suka tengok muka kau. Kalau kau tak keluar daripada rumah ni, naas kau, darah kau aku ambil. Dia cakap macam tu, beruk tu cakap. Walaupun mulutnya tak mengumat-ngamit, tapi Jiah tahu itulah yang beruk tu cakap. Bila dia terbangun daripada tidur, dia pun ambil bungkusan tu, dia cempak dekat luar rumah, jauh-jauh, dia baling kuat-kuat, tercempaklah bungkusan tu dekat dalam semak, tak ke mana-mana. Jadi besok pagi bangun, bila bangun pergi kerja macam biasa, tapi Kak Seri tetap juga ambil MC dalam keadaan yang tak sihat, tapi muncullah ada mak dia kan, mak dia yang jaga Kak Seri. Okey, ceritanya berlanjutan bila Jiah balik daripada tempat kerja petang tu, dia masuk rumah tengok dah ada tunang Kak Seri. Tunang Kak Seri marah pada Jiah. Dia kata Jiah buat sesuatu yang tak wajar. Jiah tanya apa benda, dia kata, engkau buang bungkusan yang kononnya menjadi pagar rumah tu, engkau buang, dia kata. Jadi disebabkan kau buang tu, kita semua kena denda, dia kata. Lepas tu kata Jiah, denda apa pula, dia kata, kita kena cari ayam hitam. Dan ayam hitam tu kena serahkan kepada bomoh tu. Bomoh tu yang nak buat upacara untuk pemagaran kali kedua. Waktu tu Jiah cakap nampak sangat benda ni kurafat, tapi nak cakap tak tahu macam mana. Okey, tak apalah. Disebabkan Jiah yang buang bungkusan tu, Jiah offer diri untuk beli ayam hitam. Gigih dia kata, pergi cari ayam hitam, dia kata. Walaupun dia kata susah, akhirnya jumpa juga ayam hitam. Dia bagi ayam hitam kepada tunang Kak Seri, dan tunang Kak Seri pun bawa lah ayam hitam tu bersama dengan Kak Seri, pergilah jumpa bomoh tu. Lah dibuatlah upacara. Kata mengikut cerita mak kepada Kak Seri, upacaranya bomoh tu sembelih ayam tu, dan ayam tu dicepatkan ke laut. Konon-kononnya untuk buang sial. Macam itulah dia kata. Okeylah. Jadi Jiah kata semuanya berjalan macam tu je. Malam tu tetap juga dia mimpi beruk tu datang. Tapi kali ni beruk tu tak ada dalam bilik dia. Beruk tu ada dekat dalam bilik dekat dalam ruang tamu, dalam mimpi tu. Jadi Jiah kata esoknya adalah hari Sabtu. Pada hari tu, minggu tu, Sabtu, dan Kak Seri dibawa oleh keluarga dia bawa balik kampung. Jadi tinggallah Jiah seorang kat rumah tu. Disebabkan dah banyak kali dia nampak bayangan beruk, Jiah telefon kawan dia untuk jemput. Jadi malam hari hujung minggu tu, Sabtu Ahad tu, Jiah tidur dekat rumah kawan dia dekat, kalau tak silap abang, dekat daerah lain lah, dekat kawasan Selangor juga. Jadi bila petang Ahad tu, kakak Seri balik daripada Port Dickson, balik daripada kampung, dia jemputlah Jiah dekat rumah kawan. Konon-kononnya tak naklah kakak Seri tu pun takut juga nak tinggal seorang kat rumah. Sebenarnya Kak Seri tu pun nampak beruk-beruk dalam rumah tu. Dia kata sejak awal lagi, dia kata, sejak dia berubat dengan bomoh tu. Jadi bila petang tu, Kak Seri jemput Jiah daripada rumah kawan. Pada waktu yang sama, tunang Kak Seri pun ada. Waktu dalam perjalanan daripada rumah kawan Jiah balik ke rumah dia orang, rumah dekat Seri Kembangan, waktu tu tiba-tiba Kak Seri kena histeria. Dia tiba-tiba tak sedar, sambil menjerit-jerit, dia menjerit macam ni, Jiah, tengok Jiah, tangan akak dah tumbuh bulu, muka akak dah tumbuh bulu, akak nak jadi beruk, akak nak jadi beruk. Waktu tu Encik Tunang tengah bawa kereta, Tunang Kak Seri tu tengah bawa kereta. Jadi Tunang Kak Seri tu cakap, Jiah, tolong Jiah tengok Kak Seri ni dah kenapa. Kak Seri ni menjoget-joget, memarah, memaki-maki. Dia kata nak jadi beruk, nak jadi beruk. Jiah tengok juga, tak ada pun nampak bulu-bulu tumbuh tu. Nak kat muka, dia kata muka akak ni dah jadi beruk, banyak bulu. Macam tunjuk pada dia abang sendiri. Abang kata, dia kata banyak beruk, banyak bulu, dia kata. Jadi waktu tu Jiah nak
redakan Kak Seri tu, dia macam ni. Jia pegang muka akak ni, tak ada pun bulu, akak yang perasan je. Sebenarnya Jia tipu. Jia kata masa dia pegang muka Kak Seri tu, dia rasa ada bulu-bulu kat muka Kak Seri, tapi tak nampak. Tapi dia rasa macam ada bulu-bulu. Lepas tu Jia pegang tangan Kak Seri, tengok tak ada bulu-bulu. Tapi bila dia pegang tangan Kak Seri tu, dia rasa macam dia sarut bulu kucing. Pelik, dia kata. Waktu tu Jia cakap dengan tunang Kak Seri, jomlah kita bawa pergi jumpa ustaz, jangan bawa pergi jumpa bomoh tu. Jadi tunang Kak Seri pun bersetuju, bawalah pergi jumpa ustaz. Bila sampai dekat rumah ustaz tu, Kak Seri tak nak turun daripada kereta. Terpaksalah ustaz tu panggil kawan dia, 3 orang. Heret Kak Seri keluar daripada kereta. Bila Kak Seri dah keluar daripada kereta, dia pergi berlari pula. Dia kata dia tak nak ubat dengan ustaz tu. Saya tak nak ubat, tak nak ubat kat sini. Sini kurafat. Dia kata. Ustaz tu kata dia dah teruk ni. Memang dah kena guna-guna teruk. Jadi tangkap Kak Seri, berubat. Malam tu berubat, memang kau ustaz tu berubat. Sempat juga ustaz tu berinteraksi dengan makhluk yang ada dalam badan Kak Seri. Rupanya beruk yang ada dalam badan Kak Seri tu dihantar oleh bomoh yang mengubati Kak Seri. Sebenarnya Kak Seri pun tak tahu siapa bomoh tu. Tiba-tiba je bomoh tu datang dalam mimpi dia beberapa kali, dan sejak bomoh tu datang, badan Kak Seri sakit-sakit. Kak Seri selalu sesak nafas. Dan dalam mimpi tu Kak Seri cakap, bomoh tu beritahu, jika anda sakit-sakit, hubungilah saya. Siap dia bagi lokasi dekat mana kedudukan dia. Ini macam skamer bomoh jugalah abang rasa. Dia pilih mana-mana pesakit secara random, lepas tu dia hantar beruk dia, dan beruk dia kacau-kacau, lepas tu dia kata dia boleh mengubat. Lepas tu Kak Seri pun kontak orang tu, suruh orang tu datang rumah, ubat-ubat, bagilah kain kuning ke apa ke bungkusan, konon-konon buat pagar rumah. Kira macam sebahagian daripada skamer jugalah kan. Jadi bila dah berubat dengan ustaz tu, alhamdulillah sejak daripada tu tak ada lagi gangguan apa-apa. Cumanya bila dah jadi macam ni, Jia cakap selang beberapa hari dia cari rumah lain dan dia dapat pindah rumah lain. Dia tak duduk lagi dengan Kak Seri. Tapi keadaan Kak Seri dah semakin baik. Moralnya cerita ni, jangan cari sebarang bomoh, jangan percaya dengan sebarang mimpi yang bukan-bukan. Kita ada Allah Ta'ala, kita ada Tuhan, kita minta dengan Allah Ta'ala pertolongan. Kalau ada apa-apa yang pelik-pelik, cepat-cepatlah pergi jumpa dengan perubatan-perubatan Islam. Paling simple Darusshifa. Daripada kita berjumpa bomoh-bomoh yang bagi bungkus-bungkus kuning, lepas tu ikat dengan tali merah lah yang pelik-pelik macam tu, takut jatuh syirik, jatuh kurafat. Alhamdulillah sekarang keadaan Kak Seri dah semakin baik. Dia kata mungkin Kak Seri dah kahwin, tapi Jia kata kes ni berlaku tahun 2006 kan, dah lama dah pada waktu tu. Cerita kedua dah cukup panjang abang rasa, tapi abang tak boleh nak potong dekat sini, nanti abang kena marah lagi kan. Hari tu kan abang dah terpotong, kata nak cerita 3 cerita, tiba-tiba cerita 2 cerita. Dah ada yang rasa, bang tolonglah jangan potong-potong. Dan ni abang sambung terus, walaupun panjang sikit, sabar-sabarlah Cerita yang ketiga ni pun menarik juga abang nak cerita, berlaku pada tahun 1995, diceritakan oleh seorang budak perempuan, Bella. Hari ni 3 cerita perempuan yang cerita. Bella, abang dapat cerita ni melalui panggilan telefon. Bella kata kes ni berlaku pada tahun 1995, tapi lokasinya di satu daerah di negeri Johor. Tak boleh abang nak beritahu sebabnya dia berkaitan dengan bomoh juga. Kisahnya macam ni. Pada tahun 1995, pada waktu tu kata Bella ada sepupu dia kahwin. Dan menjadi perbualan hangat pada waktu tu. Sepupu dia ni berkahwin dengan seorang imam dekat satu masjid, imam muda. Jadi berkahwin dengan seorang imam adalah hasrat kebanyakan perempuan. Zaujahku. Ya betul ke, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya imamku. Jadi suami imam kan, hari-hari sembahyang tahajud, hari-hari puasa Isnin Khamis kan, bagus kan. Jadi dia kata menjadi kebanggaan keluarga sepupu dia ni dapat kahwinkan anak perempuannya dengan imam. Tapi peristiwa ni mengundang sesuatu yang ketidakpuasan hati. Jadi ceritanya, waktu tu majlis berlangsung okey, menikah okey, semua orang tengok, oi memang kahwin dengan imam, memang budak lelakinya baik. Pada masa yang sama sepupu Bella ni pun cantik. Memang sepupu Bella daripada kecil didikan agamanya bagus. Cumanya ada satu slack kat sini adalah
pakcik kepada Bella, iaitu bapa kepada pengantin perempuan ni, dia kadang-kadang mulut dia ni cabul sikit, dia kata, mengikut kata Bella lah, kan kata abang pula yang buat fitnah kata. Dia kata cabul sikit, dia suka cakap yang kasar-kasar sikit. Waktu majlis, okey, tak ada masalah. Ceritanya bermula bila malam buka hadiah. Buka hadiah, ada satu hadiah, tak adalah hadiah sangat, dia kata, dibalut dalam plastik merah, dibalut dalam kertas surat khabar. Sekali buka, rupanya dalamnya adalah tepak sirih, siap dengan kapur, dengan gambir, dengan daun. Tepak sirih, dia kata, dan tepak sirih tu nampak buruk. Okeylah, dia kata, mungkinlah saudara mara kot bagi kot tok-tok saudara ke yang mana-mana, mungkin ada kawan-kawan yang nak pedajal ke apa. Jadi, diorang pun ambil enteng je lah benda tu, ambil buat tak tahu je lah tepak sirih tu. Diorang tak tahu sebenarnya tepak sirih tu adalah ada kaitan dengan kes kali ni. Jadi, bila dapat tepak sirih ni, pengantin pula tengok tepak sirih, ada sirih. Jadi dia pun cuba-cubalah nak makan sirih. Dia waktu tu suami dia tak nak makan, dia kata. Jadi sepupu Bella ni, yang perempuan ni, si pengantin perempuan ni pun tanyalah dengan makcik-makcik macam nak makan sirih. Jadi malam tu meriah lah, oh makan sirih begini. Orang lain tak makan sirih tu, hanya pengantin perempuan je yang makan sirih tu. Jadi dia pun colek-colek, letaklah gambir, pop, dia masuk dalam mulut. Dia ajaklah juga sepupu-sepupu lain termasuk Bella untuk makan sirih sama-sama. Tapi Bella tolak siap-siap sebab Bella kata dia memang tak reti makan sirih. Dan dia takut kalau dia makan sirih, lepas tu dia muntah pula kan. Kat rumah orang, huru-hara pula. Jadi pengantin lah makan seorang sirih. Sebab pengantin tu cakap dia pernah makan sirih sebelum ni. Masa dia buat lawatan sambil-sambil belajar dululah dekat kampung-kampung macam tu. Okey, jadi pengantin makan sirih. Malam tu berlalu macam biasa. Tapi lebih kurang pukul 3, pukul 4, satu rumah terbangun sebab ada satu bau yang sangat busuk dalam rumah. Waktu tu, semua orang tak tahu puncanya bau busuk tu datang daripada tepak sirih. Merayap-rayap semua orang, termasuk si Bella ni, cari mana puncanya bau busuk tu. Macam bau berak, dia kata. Cek, mula-mula ingat ada budak kecil berak dalam rumah tu, tak ada. Bila cek-cek lain, takut ada bangkai ke apa, bangkai musang ke dekat atas loteng, tak ada juga, memang tak bau bangkai. Tapi dia kata lebih kepada bau berak. Cari, akhirnya jumpa. Rupanya datang bau busuk tu daripada tepak sirih tu. Jadi untuk mengelakkan perkara yang buruk berlaku, bapa pengantin ambil tepak sirih tu bawa keluar rumah. Lupa abang nak beritahu, ini adalah rumah kampung Jadi bawalah tepak sirih tu keluar rumah. Bila dah bawa tepak sirih keluar rumah, tak ada masalah. Jadi dalam bau busuk daripada dalam rumah pun hilang, macam tu je. Malam tu tidur macam biasa. Esok paginya, waktu tu Bella kata dia baru bangun subuh macam tu. Tiba-tiba dia dengar daripada bilik pengantin perempuan menangis-nangis. Dia ingat, sebab apa tiba-tiba menangis? Rupanya pengantin perempuan lepas saja sembahyang subuh dengan suami dia tak sedar, menjerit-jerit, menangis-nangis. Kecoh, dia kata, dengan saudara mara pada waktu tu. Kenapalah pengantin perempuan jadi macam tu? Kebanyakan daripada ahli keluarga dah boleh agak punca pengantin perempuan jadi macam tu adalah disebabkan tepak sirih tadi, dan dia yang makan sirih, seorang-seorang makan sirih kan. Jadi mungkin tu adalah punca. Jadi pengantin pun dah bergauk-gauk. Jadi cubalah siang tu carilah ustaz-ustaz nak jadi cerita. Hari tu pula hari Ahad. Kebanyakan ustaz-ustaz agaknya pergi bertugas luar. Ada juga yang pergi bawa anak-anak berjalan-jalan, hari keluarga, pergi kerja kahwin. Tak adalah orang dekat kawasan rumah, dekat kawasan kampung tu ustaz. Semua ustaz tak ada. Jadi yang boleh diorang buat adalah cubalah baca-baca apa yang patut untuk menenangkan si pengantin perempuan ni. Termasuk si Bella ni pun baca-bacalah. Dia kesian tengok sepupu dia, kenapa jadi macam ni. Jadi menjelang petang lah, malam-malam, dah bawa ke malam, lepas-lepas maghrib, dapatlah datang, dijemputlah seorang ustaz. Katanya ustaz tu baru balik daripada kampung dia dekat Keluang. Jadi ustaz tu datanglah rumah, lepas tu ustaz tu berubat. Ustaz tu kata memang betul ada orang sebenarnya yang menghantar
bukan saka, menghantar apa, susuk, bukan susuk, menghantar sesuatu yang tidak baik kepada keluarga ni. Jadi diorang pun ceritalah, diorang cerita yang ada tepak sirih, bau busuk, pengantin makan sirih. Jadi ustaz cakap, mana tepak sirih tu? Jadi ustaz pun dibawalah ke arah tepak sirih tu. Entah apalah upacara yang ustaz tu buat, macam seolah-olah dia macam bercakap-cakap dengan tepak sirih tu. Tak semena-mena, waktu ni kata memang terkejut gila, tiba-tiba tepak sirih tu kena panah dengan peti. Macam, bukanlah peti, dia kata macam ada cahaya, cap-cap macam tu, dan kena dekat tepak sirih tu terbakar. Macam nak kata hangus tak juga, tapi terbakarlah tepak sirih tu. Selepas ustaz tu baca-baca doa depan tepak sirih tu, mungkin tepak sirih tu ada jin ke apa benda ke, kita pun tak tahu kan. Bella pun tak tahu, dia kata. Jadi bila tepak sirih tu terbakar, kecoh lah cerita ni. Satu keluarga rasa macam memang betul lah, semuanya berpunca daripada tepak sirih tu. Jadi waktu dah habis-habis berubat, ustaz tu pun naik atas rumah dan dia ruqyahkanlah kepada pengantin perempuan. Alhamdulillah pengantin perempuan pun okey. Dan lepas tu barulah ustaz tu reveal sebenarnya apa yang berlaku. Ustaz tu cakap benda ni tak boleh percaya sebab ia adalah perkataan daripada makhluk yang kita tak nampak. Kadang-kadang dia tipu, tapi melalui perbualan saya dengan makhluk tu bunyinya macam ni. Ustaz tu tanya, benda tu datang daripada mana? Dia kata, aku datang daripada tuan aku. Tuan aku datang ke rumah ni, hantar aku ke rumah ni untuk memporak-porandakan rumah ni, untuk menguji ilmu orang rumah ni. Lepas tu dia tanyalah siapa yang hantar. Dia beritahu yang hantarnya adalah, contohnya lah, Bomoh Ali. Lepas tu dia tanya lagi, kenapa Bomoh Ali hantar? Lepas tu kata, ada ahli dalam keluarga ni mencabar Bomoh Ali. Bila cakap macam tu, terus bapa pengantin perempuan ni terkejut. Lepas tu bapa pengantin perempuan ni pun mengaku depan semua ahli keluarga. Sebenarnya dia kata dia dah tersalah cakap dengan Bomoh Ali. Seminggu sebelum majlis perkahwinan, dekat warung, dekat kedai makan, waktu tu bapa pengantin perempuan nampak Bomoh Ali tu. Lepas tu dia pun dia bergurau, dia cakap dengan Bomoh Ali tu. Dia tahulah Bomoh Ali tu memang seorang bomoh yang bukan mengamalkan perubatan Islam. Dia mengaku katanya buat perubatan Islam, tapi keluar kemenyan, keluar tak pelik-pelik lagi, baca mentera-mentera lagi. Jadi si bapa perempuan ni memang tahulah Bomoh Ali tu bukan mengamalkan ajaran Islam, bukan mengamalkan perubatan Islam. Jadi waktu berjumpa dekat kedai makan tu, si bapa ni bergurau, dalam keadaan bergurau, dia cakap dengan bomoh tu, lepas ni kau dah tak boleh cari makan lagi, bakal menantu aku imam, sekali ruqyah, wah semua jin-jin lari. Dia bergurau sebenarnya dengan Bomoh Ali. Agaknya Bomoh Ali ambil benda tu sebagai benda serius dan menguji. Sebenarnya si menantu ni, yang menantu baru ni, dia memang imam, tapi dia bukanlah pengubatan yang boleh buat pengubatan Islam. Jadi si bapa ni cerita dengan ahli keluarga, itu sebenarnya yang berlaku pada dia dengan Bomoh Ali seminggu sebelum majlis perkahwinan. Jadi waktu tu Bella pun ada di tempat kejadian. Dia kata waktu tu dia kata dia pun tak jadi nak balik awal, nak tahu kesudahan cerita ni. Dan Alhamdulillah dia kata pengantin perempuan dapat diubat dengan baik. Tepak sirih tu pun dah dikata dah hangus macam tu aja. Dan Bella kata dengar cerita bapa pengantin pergi jumpa dengan Bomoh Ali tu, minta maaf sebab tersalah cakap. Dan akhirnya semuanya baik-baik aja. Tapi dia punya kesan ceritanya adalah, kadang-kadang kita ni bergurau tau. Tapi tak sangka gurauan kita ni boleh jadi satu benda yang serius pada orang lain. Contohnya lah abang kan, kalau cakap orang, wah kau lawa lah botak. Kita cakap memuji botak. Tapi dia tu, mungkin dia tak nak botak, dia terpaksa botak sebab orang kedai gunting rambut tu tersalah gunting rambut dia. Mungkin benda tu boleh jadi sesuatu yang berdendam. Bahaya kan? Jadi cakap tu pun kita kena hati-hatilah. Takut jadi macam kes yang ketiga ni. Sebenarnya bapa dia hanya bergurau. Bergurau yang dia dapat menantu alim, menantu imam kan. Bergurau dengan bomoh pula tu. Lepas tu bomoh tu hantar tepak sirih. Hantar sekali ilmu, menguji katanya. Dan bila dah
lepas kejadian tu tak tahulah apa cerita si bapa ni dengan Bomoh Ali tu, mungkin dah baik-baik aja. Dan sekarang ni si bapa dia pun dah meninggal, si Bomoh Ali tu pun dah meninggal mengikut tabela, dan pengantin tu pun dah beranak penak. Jadi kalau pengantin dengar cerita ni, ini adalah disampaikan oleh sepupu anda yang bernama Bella. Jadi bolehlah komen-komen kat bawah dan nak mengiyakan cerita ni. Takut nanti kan ada yang kata abang ni buat cerita kaki DVD tak sedap juga kan, sebab ini adalah cerita orang. Abang cuma sampaikan, moga-moga jadi iktibar untuk semua. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang harap adalah iktibar untuk kita semua. Cerita hari ini bagi abang santai tapi pengajarannya bagus. Bagus untuk kita semua. Terima kasih sangat-sangat yang membeli baju, membeli sambal lara dan juga membeli perapan sate. Buat sementara waktu ni sambal lara tak ada lagi stok, sebabnya sahabat abang yang buat sambal lara ni kan mak dia baru lepas meninggal kan, hari tu abang ada beritahu. Jadi kita bagi tempoh untuk dia bertenang je lah dulu, sebagai tanda takziah daripada kita semua kan untuk dia. Nanti kalau dah ada restock nanti abang beritahu. Tapi perapan sate masih lagi ada, baru di restock walaupun tak banyak. Terima kasih sangat-sangat, hingga berjumpa lagi 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.